Pada tahun 1891, Bandar London dilanda satu krisis kesihatan besar. Wabak influenza merebak dengan pantas dan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Orang ramai hidup dalam kebimbangan, mencari pelbagai ikhtiar untuk melindungi diri dan keluarga daripada jangkitan yang mengancam nyawa. Di tengah-tengah kekalutan ini, muncul sebuah syarikat perubatan yang dikenali sebagai Carbolic Smokeball Company. Syarikat ini menawarkan satu produk pencegahan penyakit yang dinamakan Carbolic Smokeball. Menurut dakwaan mereka, wab ini mampu membunuh kuman dan mencegah jangkitan penyakit, terutamanya selesema dan influenza yang sedang menular ketika itu. Plaintif iaitu Puan Louisa Elizabeth Khalil telah terbaca satu iklan daripada syarikat tersebut di sebuah asbar. Tertarik dengan janji itu, Puan Khalil membeli produk tersebut dari farmasi dan menggunakannya seperti yang diarahkan, sebanyak 3 kali sehari selama 2 minggu. Menurut iklan yang lepas, pihak syarikat akan membayar ganjaran sebanyak €100 kepada mana-mana individu yang masih dijangkiti penyakit selepas menggunakan produk tersebut mengikut arahan yang ditetapkan. Bagi menunjukkan kesungguhan mereka, syarikat itu turut mendakwa bahawa mereka telah mendepositkan sebanyak £1,000 di Alliance Bank sebagai bukti komitmen untuk membayar ganjaran itu kepada sesiapa yang layak menerimanya. Namun, malangnya meskipun Puan Khalil tetapkan dijangkiti influenza setelah menggunakan produk tersebut, beliau kemudian menuntut ganjaran seperti yang dijanjikan. Namun pihak syarikat enggan membayarnya. Merasakan dirinya dianiaya dan janji itu tidak ditepati, Puan Khalil mengambil keputusan untuk membawa kes ini ke mahkamah. Mahkamah pada peringkat awal telah memihak kepada Puan Khalil. Namun pihak defendan tidak berpuas hati dan telah mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Nurdania binti Muhammad Azlan, A197256 bersama Vicky Balkis binti Amirul Mukminin, A193178 dan juga ada Zulaika binti Muhammad Azhar, A193564 akan membentangkan satu kes penting dalam undang-undang kontrak, iaitu kes Carlin lawan syarikat Carbolic Smokeball 1893 1QB 256. Kes ini menjadi rujukan utama dalam membincangkan prinsip tawaran dan penerimaan, terutamanya dalam kontrak unilateral. Apa itu kontrak unilateral? Dalam kontrak jenis ini, satu pihak membuat tawaran terbuka kepada umum, contohnya melalui iklan, dan kontrak dianggap sah apabila seseorang melaksanakan syarat yang ditetapkan tanpa perlu menerima tawaran itu secara formal. Melalui perbincangan kes kita pada hari ini, kita akan lihat bagaimana mahkamah mentafsir sama ada sesuatu iklan itu boleh dianggap sebagai satu tawaran yang mengikat secara sah, serta bagaimana penerimaan boleh berlaku dalam bentuk pelaksanaan dan pandangan dari sudut perspektif Islam berkaitan isu ini. Seterusnya, kita akan lihat sedikit berkenaan ringkasan kes ini. Jadi, kes ini dibicarakan pada tahun 1892 di Mahkamah Rayuan England. Plaintiff dalam kes ini adalah Puan Louisa Elizabeth Carlin atau juga dikenali sebagai Puan Carlin. Manakala defendant pula adalah syarikat Carbolic Smokeball. Kes ini telah diputuskan oleh 3 orang hakim, iaitu Tuan Hakim Linley, Tuan Hakim Bowen dan Tuan Hakim A.L. Smith. Seterusnya, kita akan lihat fakta bagi kes ini. Plaintiff dalam kes ini ialah Puan Carlin, manakala defendant pula adalah syarikat Carbolic Smokeball, iaitu sebuah syarikat yang mengeluarkan sejenis produk pencegahan penyakit yang dinamakan sebagai Carbolic Smokeball. Produk ini dipasarkan sebagai satu alat untuk mencegah penyakit seperti selesema dan influenza yang sedang menular pada ketika itu. Ia mengandungi wab carbolic, iaitu sejenis antiseptik yang perlu dihidu oleh pengguna beberapa kali sehari. Pada 13 November 1891, bagi tujuan promosi dan untuk meningkatkan jualan, syarikat ini telah menyiarkan satu iklan dalam akhbar Pall Mall Gazette dan beberapa akhbar lain. Dalam iklan tersebut, mereka menjanjikan ganjaran sebanyak €100 kepada sesiapa yang masih dijangkiti influenza selepas menggunakan produk itu 3 kali sehari selama 2 minggu, mengikut arahan yang dinyatakan bersama produk. Bagi menunjukkan kesungguhan mereka, syarikat itu turut menyatakan bahawa mereka telah mendepositkan sebanyak €1,000 di Alliance Bank.
sebagai satu jaminan untuk membayar ganjaran tersebut kepada mana-mana individu yang terkesan. Plaintiff iaitu Puan Carlin setelah membaca iklan itu berasa teruja lalu membeli produk tersebut dan menggunakannya seperti yang diarahkan bermula daripada 20 November 1891 sehinggalah 17 Januari 1892. Namun, beliau tetap dijangkiti influenza. Beliau kemudiannya menuntut ganjaran yang dijanjikan, tetapi syarikat tersebut enggan membayar. Maka beliau membawa perkara ini ke mahkamah. Mahkamah dalam penghakiman sebelumnya oleh Hakim Hawkins memutuskan bahawa Puan Carlin memang berhak untuk menerima ganjaran tersebut kerana beliau telah memenuhi syarat yang telah dinyatakan dalam tawaran. Namun, defendant yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah mengemukakan satu rayuan di mahkamah. Seterusnya adalah fakta isu dalam kes. Fakta isu yang pertama, adakah iklan tersebut benar-benar merupakan satu tawaran sah yang dimaksudkan untuk mengikat secara kontrak atau sekadar kenyataan niat promosi tanpa nilai undang-undang? Hujah defendant berhujah bahawa iklan tersebut bukan tawaran yang sah tetapi hanya promosi atau janji kosong tanpa niat untuk diikat secara undang-undang. Mereka menekankan isu utama iaitu kekaburan had masa. Iklan tidak dinyatakan dengan jelas berapa lama selepas penggunaan produk seseorang mesti dijangkiti untuk layak menerima £100. Ketiadaan had masa ini menjadikan syarat tawaran terlalu umum dan tidak pasti, menyebabkan ia sukar untuk dikuatkuasakan sebagai kontrak yang sah. Seterusnya adalah hujah plaintiff. Pihak plaintiff berhujah bahawa iklan itu adalah tawaran sah kepada umum kerana ia menyatakan ganjaran yang jelas iaitu £100, syarat penggunaan yang spesifik 3 kali sehari selama 2 minggu dan menunjukkan kesungguhan dengan deposit sebanyak £1,000 di bank. Plaintiff juga menyatakan bahawa tawaran kepada umum boleh diterima oleh sesiapa sahaja yang memenuhi syarat seperti dalam kes William vs. Carwardine. Berkenaan had masa, plaintiff berhujah bahawa walaupun tidak dinyatakan secara jelas, ia boleh difahami secara munasabah. Seperti dalam tempoh selepas penggunaan, mahkamah boleh menafsir frasa itu berdasarkan amalan biasa dan konteks komersial. Alasan penghakiman, mahkamah melalui Linda LJ memutuskan bahawa iklan tersebut adalah satu tawaran yang sah kerana ia mengandungi janji yang jelas. Tindakan defendant mendepositkan £1,000 di bank menunjukkan mereka benar-benar berniat untuk terikat dengan janji itu. Walaupun iklan tak nyatakan had masa yang jelas, mahkamah boleh mentafsirkannya secara munasabah seperti dalam tempoh kesan produk atau selepas penggunaan. Mahkamah juga menyatakan bahawa kekaburan kecil dalam tawaran tidak membatalkan kontrak asalkan jelas bahawa pihak yang membuat tawaran berniat untuk diikat secara undang-undang. Seterusnya adalah fakta isu kes yang kedua. Adakah pelaksanaan syarat oleh individu tanpa pemberitahuan penerimaan mencukupi untuk mewujudkan kontrak dalam konteks kontrak unilateral? Hujah defendant. Peguam defendant berhujah bahawa penerimaan oleh plaintiff tidak sah kerana beliau tidak memaklumkan kepada syarikat sebelum menggunakan produk. Pelaksanaan syarat secara senyap tidak mencukupi untuk membentuk kontrak kerana penerimaan perlu disampaikan kepada pihak yang menawarkan. Defendant juga menyatakan bahawa tiada kawalan atau pemantauan oleh syarikat terhadap cara produk digunakan. Maka, tidak logik untuk syarikat terikat dengan kontrak tanpa tahu sama ada syarat benar-benar dipenuhi. Menurut mereka, penerimaan secara diam-diam tidak boleh dianggap sah. Dan keadaan ini menunjukkan syarikat tidak berniat untuk benar-benar terikat. Hujah plaintiff. Pihak plaintiff berhujah bahawa dalam kontrak unilateral, penerimaan tidak perlu dimaklumkan secara formal. Sebaliknya, pelaksanaan syarat dalam tawaran sudah mencukupi. Puan Carlin telah memenuhi semua syarat dalam iklan iaitu menggunakan smoke ball 3 kali sehari selama 2 minggu dan oleh itu kontrak telah terbentuk walaupun tanpa notis kepada syarikat.
Plaintiff menyatakan bahawa syarat-syarat dalam iklan tidak mewajibkan pengguna untuk menghantar sebarang pemberitahuan atau makluman kepada syarikat. Jadi, tidak wajar pihak defendant menyalahkan tindakan yang mereka sendiri tidak minta. Alasan penghakiman. Mahkamah melalui Linley LJ dan Bowen LJ memutuskan bahawa dalam kontrak unilateral, pelaksanaan syarat oleh pengguna sudah mencukupi sebagai penerimaan tanpa perlu maklum kepada syarikat. Jika syarikat mahu pengguna memberi notis terlebih dahulu, syarat itu sepatutnya dinyatakan dalam iklan. Oleh sebab tiada syarat itu, mereka tidak boleh mereka-reka syarat tambahan. Mahkamah juga menyatakan bahawa walaupun syarikat tidak memantau penggunaan, mereka tetap bertanggungjawab. Jika mereka membuat janji terbuka tanpa sistem semakan, maka risiko itu ditanggung sendiri. Keputusan mahkamah, rayuan defendant ditolak. Mahkamah memutuskan bahawa kontrak yang sah telah terbentuk. Plaintiff Mrs. Carlyle berhak menerima ganjaran sebanyak £100 seperti dalam iklan. Seterusnya kita pergi kepada aplikasi dalam sistem perundangan Islam. Yang pertama adalah ijab dan qabul atau dikenali sebagai tawaran dan penerimaan. Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki, ijab didefinisikan sebagai sebarang pernyataan yang dikemukakan oleh pemilik barang yang hendak dikontrakkan. Yang kedua, majoriti berpendapat bahawa qabul dibuat oleh pembeli atau orang yang kepadanya barang kontrak berada di tangan tanpa mengira sama ada ini datang pertama atau kemudian. Ini bertepatan dengan kaedah fiqh al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani, yang bermaksud penilaian dalam kontrak adalah berdasarkan maksud dan tujuan, bukan semata-mata pada lafaz dan bentuk luaran. Berdasarkan kes, walaupun tiada ucapan saya terima, namun jika tindakan seseorang menunjukkan penerimaan terhadap tawaran, maka akad adalah sah. Yang seterusnya adalah niat. Niat merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan sama ada sah ataupun tidak sesuatu amalan, termasuk dalam bidang muamalat seperti kontrak dan jual beli. Ini bertepatan dengan kaedah fiqh yang masyhur, yaitu al-umur bimaqasidiha, yang bermaksud segala perkara diambil kira berdasarkan kepada tujuan dan niatnya. Prinsip ini jelas, setiap amalan dilakukan adalah terikat kepada niatnya, bahkan niatlah yang menjadi ukuran terhadap segala amalan dan tindakan yang dilakukan. Niat menjadi tempat rujukan dalam menentukan halal atau haram dan sah ataupun batal sesuatu perbuatan yang dilakukan. Tanpa niat, setiap perbuatan dilakukan tidak memberikan apa-apa kesan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, niat hanya akan memberikan kesan undang-undang sekiranya niat itu disertai dengan perbuatan atau tindakan. Jadi, menurut kes tersebut, tindakan syarikat mendeposit wang sebanyak 1.000 euro ke dalam bank merupakan bukti kukuh menunjukkan defendant mempunyai niat liability undang-undang apabila mengeluarkan iklan tersebut. Yang ketiga adalah dhaman. Dhaman ialah tanggungjawab terhadap ganti rugi atau pampasan apabila berlaku sebarang kerugian, kemudaratan atau ketidakpatuhan terhadap kontrak. Berdasarkan kaedah fiqh ad-darar yuzal, yang bermaksud kemudaratan itu mesti dihapuskan. Segala bentuk kemudaratan
seperti kerugian, bahaya, kesusahan hendaklah dihilangkan, dicegah atau diperbaiki dengan sewajarnya. Jadi dalam kes ini, defendant mengiklankan bahawa sesiapa yang menggunakan produk mereka selama 2 minggu dan masih dijangkiti influenza akan diberi pampasan sebanyak €100. Plaintiff memenuhi syarat tersebut, namun tetap dijangkiti dan syarikat enggan membayar. Jadi mahkamah memutuskan bahawa terdapat kontrak sah dan plaintiff berhak mendapat pampasan. Para fuqaha berpendapat bahawa orang yang menyebabkan kemudaratan itu hendaklah bertanggungjawab untuk menggantikan kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap harta, jiwa atau kehormatan seseorang. Dan yang terakhir adalah gharar. Gharar dalam istilah fiqh membawa maksud urusan muamalat yang tidak jelas implikasinya. Pihak yang melakukan transaksi berkemungkinan tidak mengetahui dengan jelas apa yang diperolehinya atau kewujudan item dalam urusan tersebut. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandungi gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandungi gharar, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, iaitu Rasulullah melarang jual beli gharar. Namun, terdapat persoalan yang timbul, iaitu adakah tawaran syarikat itu mengandungi unsur gharar yang boleh membatalkan kontrak ataupun tidak. Jadi, untuk menilai hal ini perlu dilihat kepada kejelasan syarat-syarat tawaran. Dalam kes ini, kontrak tidak mengandungi gharar kerana ia menepati ciri akad yang sah dalam Islam, kerana semua unsur asas seperti tawaran, ganjaran dan syarat pelaksanaan dinyatakan secara terang dan boleh difahami oleh orang awam. Secara keseluruhannya, kes ini menunjukkan bahawa tawaran umum boleh mengikat secara kontrak apabila syarat dipenuhi. Mahkamah memihak kepada plaintiff kerana wujud elemen tawaran, penerimaan dan pertimbangan. Dalam perspektif Islam, kontrak ini sah jika tiada unsur gharar, penipuan atau mudarat. Prinsip seperti ijab qabul, dhaman dan darar yuzal digunakan pakai bagi memastikan keadilan terpelihara. Islam mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian untuk bertanggungjawab. Kes ini mengajarkan kepentingan ketulusan tanggungjawab dan perlindungan hak dalam urusan kontrak.